dalamnya akan diperbahaskan berkenaan dengan Al-Quran, bahaskan berkenaan dengan Al-Hadis. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dalam diri dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia faham pasal agama. Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia pandai bab agama. Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia yufaqihu fiddin. Segala perkara yang berkaitan dengan agama, Allah SWT akan bagi dia pandai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian, Alhamdulillah, daripada siri pertama sampailah ke hari ini, kita telah selesai banyak bab berkenaan dengan solat. Kita masih dalam tajuk perbincangan solat. Daripada segi syarat solatnya, daripada perkara syarat sah solat, daripada syarat wajib solat, daripada perkara rukun solat, dan segala perkara yang melibatkan ataupun terkait dengan solat. Dan solat ni adalah kunci bagi amalan, kunci pintu syurga. Kan? Kalau solat kita sempurna, maka sempurnalah segala amalan yang lain. Kan? Dan begitulah sebaliknya, kalau solat kita pun tunggang terbalik, solat kita pun masih lagi banyak salah silapnya. Jadi macam mana kita nak dapat buka pintu syurga? Macam mana tiang agama kita dapat tegak dengan sempurna? InsyaAllah atas dasar itu sama-samalah kita bermuzakarah, bermuzakarah dalam bab solat kita agar solat kita lebih berkualiti. Jadi Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bacakan lagi kitab Matan Abi Syuja', dan saya akan menggunakan syarah Fathul Qarib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi. Dan kita telah pun memasuki satu bab, iaitu bab sunat-sunat solat. Jadi demi kelancaran majlis, untuk meraih keberkatan, marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum saya mulakan bacaan, suara saya jelas tak? Sepanjang daripada awal sampai sekarang. Jelas, Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih atas respon tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة والصلاة سننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان وهو لغة الإعلام وشرعا ذكر محسوس للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة. Jadi Alhamdulillah, setelah kita selesai perkongsian berkenaan dengan rukun solat, rukun solat yang kita telah kongsikan daripada awal niat sampailah salam, pengarang telah bawa datang kepada kita satu lagi bab, iaitu bab sunat-sunat solat. Sunat-sunat solat. Dan beliau telah mengutarakan dahulu, iaitu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'an. Sunat solat sebelum qabla ad-dukhuli fiha, sebelum masuk di dalam solat. Sunat solat sebelum masuk di dalam solat ada dua perkara. Sebenarnya sunat-sunat ni banyak, sunat-sunat ni banyak, dengan bersiwaknya, banyak. Tapi ini sunat yang utama. Sunat sebelum masuk di dalam solat ada dua. Yang pertama al-azan, azan. Jadi hukum melaungkan azan adalah sunat. Wa huwa lughatan, dan azan ni apa azan? Azan ni dari segi bahasanya al-i'lam. I'lam mengiklan ataupun memanggil.
I'lam. I'lam ni memberitahu kepada orang lain. Wa syar'an, dan azan dari segi sudut istilah syarak adalah satu zikir, satu zikrun makhsusun, zikir yang dikhususkan lil i'lam, zikir yang dikhususkan untuk apa? Untuk memberitahu orang ramai dengan apa? Dengan bidukhuli waqti, dengan masuknya waktu, dengan masuknya waktu solat mafruḍah, dengan masuknya waktu solat mafruḍah, fardu. Jadi daripada segi istilah ni pun kita dah tahu, yang pertama disebut dengan zikrun makhsusun. Zikrun, zikir, dia mestilah zikir. Daripada awalnya Allahu Akbar, itu pun antara bentuk zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zikir. Mulakan dengan takbir, kemudian disusul dengan tasyahud, dengan syahadah, kemudian daripada syahadah lepas tu disusuli dengan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kemudian disusuli dengan Allahu Akbar, takbir semula, dan akhir sana ditutupi dengan tahlil la ilaha illallah. Kan? Zikir yang dikhususkan. Kenapa disebutkan makhsusun? Sebab memang lafaz zikir ini dikhususkan, bukan direka-reka. Bukan, Ustaz, hari ni kita panggil orang azan pakai zikir lain lah. Kita tak payah pakai Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Tak payah. Hari ni kita zikir pakai, kita panggil orang, kita azan pakai zikir-zikir lain. Boleh tak boleh? Tak boleh, Boleh. tak boleh kalau kita zikir pakai zikir-zikir lain. Sebab memang azan itu adalah zikrun makhsusun. Dia satu laungan panggilan dengan menggunakan zikir yang dikhususkan. Bukan zikir yang hari ni kita tak payah pakai zikir Allahu Akbar. Kita pakai hari ni Tok Bilal hari ni panggil pakai Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kan? Boleh tak boleh? Pakai zikir yang lain. Kan? Semua pakat. Tak boleh. Tak boleh. Pakai kata tak apa. Dah kita dah hidup 30-40 tahun. Asyik pakai zikir yang sama je. Apa kata hari ni kita pakai zikir yang lain? Tak boleh. Sebab apa? Istilah syarak bagi azan adalah zikrun makhsusun. Zikir yang telah pun dikhususkan. Cerita pasal azan ni adalah satu cerita yang mana dulu pada zaman dahulu, zaman Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berkumpul dan berfikir bagaimana untuk kita memanggil orang ramai datang ke masjid untuk tunaikan solat. Bagaimana kita nak maklumkan kepada orang ramai supaya untuk sama-sama semua tunaikan solat. Kan? Yang mana dah masuk waktu. Jadi antara sahabat yang terlibat adalah ada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ada seorang lagi sahabat yang muda. Wallahu a'lam, saya tak ingat nama dia. Sahabat yang muda seorang, dan seorang lagi Umar bin Khattab. Jadi fikir, sebab daripada fikir tersebut, tatkala tidur, maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada para sahabat dengan lafaz yang hari ini kita laungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Jadi perkara ini telah diilhamkan kepada seorang sahabat, kemudian diutarakan kepada sahabat yang lain. Lalu mereka pun berkata, ya Rasulullah, seorang sahabat yang kecil ni, saya tak ingat nama siapa, wallahu alam, tapi sahabat tu kecil. Jadi disebabkan fikir risau dia, Allah SWT ilhamkan dalam mimpinya. Kemudian bila perkara ni diutarakan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengizinkan, mengiyakan apa yang mereka terima daripada
mimpi mereka. Dan perkara ini bukan seorang saja yang terima, dan seorang lagi adalah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi supaya apa? Supaya panggilan mereka itu berbeza daripada orang bukan Islam. Tak nak panggil orang semayang pakai loceng. Tak nak panggil orang semayang pakai perkara-perkara lain. Kan? Ada yang agama, dia nak bagi tahu orang semayang, dia bagi tahu dengan loceng. Teng, 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 teng. Masuk waktu contoh. Ataupun ada agama yang mana dia panggil orang semayang dengan nyalakan api. Nampak je pancaran-pancaran api daripada setiap pelusuk, maka itu telah masuk dalam waktu solat diorang. Lalu adalah disyariatkan lafaz yang khusus untuk bagi tahu pada kita yang telah masuk waktu dan mainlah datang semayang. Okey. Jadi azan dari segi istilah syarak adalah zikir yang telah pun dikhususkan untuk memanggil ataupun memberitahu kepada orang ramai dengan telah masuklah waktu bidukhuli waqtin, dengan masuk waktu. Jadi azan disebabkan masuk waktu bidukhuli waqtin, bukan masuk waktu sebab azan. Kan? Oh, dah masuk waktu belum? Dah azan belum? Tak. Azan disebabkan masuknya waktu. Azan disebabkan masuknya waktu, bukan masuk waktu disebabkan azan. Masuk waktu disebabkan azan macam mana? Ni dekat Ramadan ni kan. Dekat Ramadan ni banyak peristiwa-peristiwa berlaku masuk waktu disebabkan azan. Maksudnya apa? Tok Bilal duk azan awal pula maghrib. Tok Bilal main datang azan awal pula. Pukul 7.30 baru azan, dia 7.20 dah azan. Jadi orang ramai pakat-pakat main minum. Ramai-ramai pakat makan. Dah orang tu punya batal puasa. Inilah cerita dia. Masuk waktu disebabkan azan. Jadi asal dasar daripada azan adalah azan dilaungkan sebab masuk waktu. Jadi kalau masuk waktu, Ustaz, macam mana kalau dah masuk waktu, kemudian selang 2 minit ataupun 1 minit lepas Tok Bilal minum air baru azan. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab apa? Azan memang dilaungkan disebabkan masuk waktu. Kena masuk waktu dulu baru azan. Dan azan dilaungkan bila mana? Bila waktu solatin mafruḍah. Waktu solat yang difardukan. Bukan solat sunat. Jangan buat cari pasal pula. Ustaz kata sebelum solat ada 2 perkara sunat. Yang pertama azan dan iqamah. Jadi sekarang ni dah masuk waktu duha. Sebelum solat sunat duha kita azan dulu. Tak boleh. Sebab istilah syarak dia adalah azan ini adalah zikir yang dikhususkan untuk bagi tahu orang dengan masuknya waktu bagi solat yang difardukan, bukan solat sunat. Bukan solat sunat. Jadi sebab itu tiada azan untuk duha, tiada azan untuk witir, tak ada azan untuk tahajud, tak ada azan untuk solat-solat sunat yang lain. Ada pun Ustaz, saya tengok ada kampung tu dia buat dia ada azan untuk tahajud, Ustaz. Maksudnya sebelum subuh setengah jam ataupun 20 minit ke 15 minit sebelum azan dia dah azan dah. Itu atas dasar keprihatinan sesuatu masyarakat tersebut. Kalau dia nak melaungkan azan awal, bukan untuk masuk waktu, untuk kejut orang, maka dia kena maklumkan dululah. Memang ada azan sebelum azan tu memang ada. Ada setengah-setengah kampung, tak silap saya, dekat area-area kat Malaysia ni banyak tak. Sebelum azan, dia dah azan dah dulu. Tapi ramai dah yang ambil pendekatan sebab takut orang tak tahu kan. Orang tak tahu, tahu-tahu dah masuk. Ingat kan dah masuk subuh. Rupanya azan kejut orang ramai. Jadi ramai dah ambil pendekatan dengan buka mengaji, dengan buka bacaan tilawah supaya orang ramai bangun siap untuk solat subuh. Wa alfazuhu mathna illa at-takbir awwaluhu fa arba'.
Dan lafaz-lafaz azan ini semuanya di masna. Masna ni apa? Didua-duakan. Tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Semua lafaz azan didua-duakan, dibaca dua kali, dua kali, dua kali. Kecuali takbir yang mula-mula. Takbir yang mula-mula tu dibaca dengan 4 kali. Wa illa at-tauhid, dan melainkan juga at-tauhid, la ilaha illallah, pada akhir azan. Semuanya dibaca dengan dua, 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 dua. Melainkan Allahu Akbar pada awal yang dibaca dengan 4 kali, dan la ilaha illallah yang dibaca dengan sekali. Ustaz, saya dengar ada tempat dia baca sekali-sekali je Ustaz. Kan? Dibaca dengan sekali-sekali. Itu tak boleh lah. Kena dua kali. Wal iqamah, dan perkara kedua yang menjadi sunat sebelum masuknya dalam amalan solat. Yang pertama tadi azan, yang kedua al-iqamah, wa hiya masdarun aqama thumma summiya dhikrul makhsusu li'annahu yuqimu ila as-salati wa innama yushra'u kullu min al-adhan wal iqamati lil maktubah wa amma ghayruha fayunada laha as-salatul jami'ah. Okey. Dan yang kedua adalah sunat yang kedua sebelum masuk ke dalam solat adalah al-iqamah. Dan iqamah ni adalah apa? Aqama thumma summiya dhikrul makhsur. Aqama ni adalah bangun. Bangun, iqamah, bangun. Kan? Lepas azan, kemudian duduk, tengah tunggu nak semayang, iqamah. Bangunkan orang ramai. Bangunkan orang ramai. Bangunkan makmum untuk sama-sama tunaikan solat. Li'annahu, dan dia pun ada zikir yang dikhususkan. Li'annahu yuqimu ila salati, kerana sesungguhnya lafaz iqamah itu mendirikan orang kepada menunaikan solat. Wa innama yushra'u kullu minal adhan wal iqamah, dan hanya saja disyariatkan setiap daripada azan dan iqamah itu untuk solat-solat maktubah sahaja. Solat-solat maktubah. Solat-solat maktubah ni solat-solat fardu saja, solat-solat yang difardukan, subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isyak. Wa amma ghairuha, adapun selain daripada solat maktubah, macam mana cara? Siapa tahu macam mana selain daripada solat yang maktubah, macam mana cara nak panggil orang semayang? Atau macam mana cara nak suruh orang, dah, jom, bangun, berdiri untuk solat. Ha. Siapa tahu? Macam mana cara nak panggil orang ramai dan bangkit tunaikan solat untuk solat-solat bukan solat fardu? As-salatul jami'ah, Puan Latifah Hashim. Masya-Allah. Dan ada pun selain daripada solat fardu, kalau nak panggil fayunada, maka dipanggillah dengan cara as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Sebab tu kita tengok Tok Imam, Pak Bilal kan, kalau nak lagi-lagi solat sunat tarawih ni bakal menjelang Ramadan ni, maka sebelum mula je solat sunat tarawih, maka as-salatu jami'ah rahimakumullah, as-salatu la, ya kan, biasa dengar kan. Sebab apa? Sebab solat sunat tarawih dia tak ada iqamat. Jangan buat pasal pula pergi iqamat. Solat sunat tarawih tak ada iqamat. Solat sunat tak ada iqamat. Azan dan iqamah itu disyariatkan sunatnya untuk solat fardu. Adapun solat sunat, kita kumpul dengan berkata as-salatu jami'ah. Wa sunanuha, okey, selesai. Dua sunat besar sebelum menunaikan solat fardu. Dua sunat besar. Ini kita cerita sunat besar. Ada banyak sunat. Antara sunatnya bersugi, memakai wangian, itu betul sunat.
Tapi kita kemukakan, mengutarakan dua sunat yang utama. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Dan sunat solat selepas masuk dalam perbuatan solat ada dua perkara juga. At-tashahhudul awal wal qunutu fi subhi. Ay fi i'tidal ar-raka'ati ats-tsaniyati minhu. Wa huwa lughat ad-du'a wa syar'an dzikr makhsusun wa huwa Allahumma hdini fi man hadait. Okey. Dan ada dua lagi sunat setelah kita masuk dalam amalan solat, ada dua sunat utama. Yang pertama apa? At-tashahhudul awal. Tasyahud awal. Tahiyat awal. Tahiyat awal tu sunat. Jangan kita sangka ianya adalah rukun, tak boleh. Kita kena tahu bahawa tahiyat awal itu adalah sunat. Kenapa kita kena tahu? Ustaz, boleh tak saya anggap je yang tahiyat awal tu rukun? Saya buat je macam mana rukun-rukun yang lain macam itulah tahiyat awal. Boleh tak? Tak boleh Sebab apa? Ada banyak implikasi yang bakal berlaku. Okey, contoh saya bagi satu perumpamaan. Kalau kita hanya mengandaikan, kita tak tahu pun yang tahiyat awal tu adalah sunat. Kita rasa alah pukul rata je lah, semua je fardu. Semua saya buat. Okey, contoh. Pak Ali dia semayang. Dia dah sujud dah ni. Sujud rakaat kedua. Sujud kali kedua, rakaat kedua. Maknanya dia nak bangun daripada sujud tu dia akan duduk tahiyat awal. Betul? Tapi dia terlupa. Dia bangun daripada sujud yang kedua, dia bangun terus berdiri. Dia terus berdiri. Kemudian dah berdiri baru dia tahu, alamak, aku lupa tahiyat awal tadi, dah terlajak tadi. Dia pun terus patah balik. Boleh tak boleh? Tak boleh lah Ustaz. Tak boleh sebab apa? Dia sunat. Sebab dia telah pun memasuki amalan fardu iaitu qiyam, rukun, kemudian dia turun balik pergi ambil yang sunat. Tapi masalahnya cerita dia tak tahu. Dia tak tahu yang mana tahiyat awal tu sunat. Lepas tu masalah, kita kena tahu mana beza, mana fardu, mana rukun, mana sunat. Jadi sebab tu kena tahu. Sebab kalau kita dah terlepas amalan sunat, dah terlepas amalan sunat dan telah pun memasuki amalan rukun, maka tak boleh balik kepada amalan sunat tersebut. Kalau balik, batal solat. Lepas tu kita tahu. Okey. Jadi, tahiyat awal adalah amalan sunat di dalam solat. Wahuwa lughat, dan yang keduanya, perkara sunat yang di dalam solat. Ini sunat-sunat besar. Sunat kecil banyak. Macam minggu lalu ada sahabat kita tanya berkenaan dengan doa iftitah pun sunat. Membaca surah selepas Al-Fatihah pun sunat. Membaca zikir dalam membaca zikir dalam rukuk dan sujud dan duduk antara dua sujud pun sunat. Yang wajibnya tu maknina. Bacaan tu adalah sunat. Jadi banyak perkara sunat-sunat kecil yang lain, tapi kita utarakan sunat yang besar saja. Okey. Dan yang kedua perkara sunat di dalam solat adalah al-qunut, membaca qunut. Qunut ni bukan semua waktu. Wal qunutu fis subhi. Wal qunut fis subhi, bacaan qunut di dalam solat fardu subuh. Okey. Fi i'tidal, ketika mana? Baca kat mana? Solat subuh dekat mana? Dekat dalam i'tidal, lepas dah rukuk, rakaat kedua bangun, waktu i'tidal, lepas i'tidal tu baca Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاليت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okey. Qunut di dalam subuh
sunat membaca kunut di dalam solat fardu subuh bagi mereka Syafi'i. Adapun mazhab lain dia tidak baca kunut. Adapun mazhab Hanafi tak baca kunut. Ada dasarnya mengapa Imam Syafi'i meletakkan dalam mazhab beliau kena baca kunut. Okey. Saya kongsi sikitlah sebab sekarang ni berkenaan dengan kunut ni ada isu yang berbangkit, ada yang kata tak payah, ini bid'ah semua dan sebagainya. Okey. Kunut dibaca adalah ketika mana berlakunya musibah. Kunut dibaca ketika berlakunya musibah. Dan dalam hadis yang sahih pun Nabi SAW membaca kunut ketika melalui situasi yang sulit, musibah yang datang. Jadi atas dasar itulah Imam Syafi'i berpendapat bahawa keberadaan satu-satu umat macam kita hari ini tanpa Nabi itu adalah musibah yang paling besar. Keberadaan umat tanpa Nabi itu adalah musibah yang sangat besar. Sebab apa? Cuba tuan-tuan dan puan baca kan hadis-hadis Nabi bila berlakunya satu-satu perkara dalam majoriti ataupun dalam kalangan sahabat. Sahabat ni terbunuh ke, sahabat ini ataupun sahabat ini si fulan mengambil harta si fulan ke. Perkara ni semua mereka akan ajukan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun akan bagi tahu pada mereka solution dia, penyelesaiannya. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam kemusykilan berlaku dalam kehidupan kita, tapi kita tak dapat refer kepada utusan Allah. Musibah tak musibah? Musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Sebab apa? Sebab kita terdampar jauh daripada Nabi SAW. Kita terpisah jauh daripada Nabi SAW. Sahabat dulu ada masalah aja, ada malam hari saya sekian. Lalu ngadu kepada Nabi SAW bagi mereka solution yang sangat tepat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW hanya berkata wahyu yang Allah SWT wahyukan kepada baginda. Tak pernah salah. Maksum. Jadi best tak kalau kita tanya soalan, kita dapat solution yang memang 100% betul. Best kan? Mesti best. Tapi cuba bayangkan hari ini keberadaan kita, keberadaan umat yang mana tak ada Nabi SAW. Tak ada Nabi. Nabi tak ada bersama dengan kita. Nabi tak ada bersama kita, semua umat Rasulullah, tapi Nabi tak ada bersama kita. Ini adalah musibah yang sangat besar. Kehilangan Rasulullah SAW di kalangan kita, di satu-satu umat itu adalah musibah. Sebab itu Imam Syafi'i meletakkan dalam mazhab beliau baca kunut setiap fardu subuh. Sebab musibah hari-hari kita minta pada Allah, Allahumma hdina fi man hadai, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami, ya Allah, fi man hadai, bagi mereka yang kau telah pun bagi petunjuk. Wa'afina fi man afait, ya Allah ampunilah kami bagi seperti mana engkau ampunkan orang yang telah engkau ampuni. Baca tu satu-satu tu baca. Tengok macam mana terjemahan supaya kita terselamat daripada fitnah akhir zaman ni. Lepas tu ada pula puak-puak yang kata tak payah baca, lagi pandai dia daripada Imam Syafi'i. Okay. Wal qunutu fi akhir al-witri fi nisfi tsani min syahr Ramadan. Dan kunut ni juga disunatkan membaca kunut fi akhir al-witri, pada akhir solat witir, fi nisfi, di dalam separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Sebab tu kalau kita tengok nanti bulan Ramadan nanti 15 Ramadan dan ke atas ataupun 16 Ramadan dan ke atas, di imam-imam akan baca doa kunut dalam rakaat ketiga solat sunat witirnya. Perasan tak? Memang sunat. Min Ramadan wa huwa ka kunut. Dan kunut yang kat solat sunat witir tu macam mana Ustaz? Solat
kunut yang dalam solat sunat witir itu adalah kunut yang sama kita baca dalam solat sunat, dalam solat fardu subuh. Okey, baik. Sebab tu kita hari ni, kita tengok kan, hari ni majlis agama sarankan kita untuk baca kunut setiap fardu solat. Ada tak masjid-masjid tuan-tuan dan puan-puan yang mana baca kunut akhir solat fardu? Solat fardu subuh pun baca kunut, akhir rakaat terakhir solat zuhur pun baca kunut, rakaat terakhir solat maghrib baca kunut, rakaat terakhir baca solat isyak pun baca kunut. Ada tak? Siapa ada? Ada Ustaz. Ada Ya. Sebab apa? Sebab apa majlis agama menyarankan? Sebab musibah besar sekarang berlaku. Musibah yang menimpa rakyat Palestin, terbunuh 10,000, beribu-ribu orang, kanak-kanak mati disebabkan serangan daripada Israel. Musibah besar. Sebab tu baca kunut. Okay. Jadi dalam solat sunat witir pada separuh akhir bulan Ramadan yang terakhir pun kita baca kunut juga. في محل ولفظه ولا تتعين كلمات القنوت السابقة. Okey. Dan tidak tertentu, tidak tertentu kalimah-kalimah kunut seperti yang telah lalu. Maknanya kalimah-kalimah kunut ni tak khusus. Tak khusus. Syarat dalam kunut memang tak khusus, tapi syarat dalam kunut kurang-kurang ada istighfar. Yang kedua adanya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya adanya minta hidayah, minta petunjuk. Lepas tu baca kunut kena elok-elok. Terus rukuk. Boleh. Dia kena sempurna habis. Allahumma hadina fi man hadait wa afina. Tapi ustaz, saya dengar dalam kunutnya sekarang ni lain. Dia orang baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Boleh ke ustaz? Boleh. Sebab apa? Sebab lafaz kunut tidak ta'yin, tidak tertentu pada satu kalimah yang khusus sahaja. Falau qanata bi ayatin tatadammana du'a wa qasra al-qunut hasalat sunnatul qunut. Kalaulah seseorang itu dia membaca kunut dengan ayat-ayat yang tadammana du'a, yang mengandungi doa dalam ayat tersebut. Doa minta apa? Doa minta hidayah, doa minta pertolongan, doa minta dijauhi, doa minta dimenangkan ke atas musuh-musuh Islam. Kan macam sekarang ni. Kalaulah seseorang itu membaca kunut dengan ayat-ayat yang mengandungi doa, wa qasadal kunut, dan dia menqasadkan, maknanya dia meniatkan, doa yang aku baca ni adalah kunut. Jadi tak jadi? Boleh tak boleh? Sangkut apa? Okey. Boleh tak boleh? Maka boleh. Hasalat kunut sunnatul kunut. Terhasillah sunat kunut tersebut. Jadi kunut ni kita disarankan ataupun disunatkan untuk baca setiap kali fardu subuh bagi yang bermazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tak baca. Dan beberapa lagi mazhab lain tak baca kunut. Okey. Jadi kita balik semula, sunat sebelum solat yang pertama azan dan iqamah. Yang pertama azan, yang kedua iqamah. Sunat di dalam solat ada dua juga. Yang pertama tahiyat awal, dan yang kedua membaca kunut. Okey, wa hay'atuha. Okey, sekarang ni masuk dalam satu bab, iaitu hay'ah. Biasa dengar tak? Sunat hay'ah kan? Hay'ah. Wa hay'atuha. Wa hay'atuha. Sunat hay'ah di dalam solat ada berapa? Ada 15, 15 khaslatan. Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihrami. Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Dan sunat hay'ah dalam solat ada 15. Yang ni saya laju sikit supaya kita dapat habiskan sunat hay'ah ni. Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Yang pertamanya adalah mengangkat tangan
mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Angkat tangan ni sunat. Angkat tangan ni sunat. Ah, ila hadwa mankibaih. Jadi nak angkat tangan tu macam mana ustaz? Angkat tangan itu mestilah hadwa mankibaih. Mestilah kena hazwa. Hazwa ni seiring dengan kedua bahu. Mankibaih ini mankibun. Mankibun kalau dua bahu mankibai. Mankibainun. Jadi angkat tangan tu seiring dengan bahu. Jangan macam tu je. Ni seiring dengan dada. Dia kena seiring dengan bahu. Kalau perempuan dia kepit sikit. Kalau lelaki dia buka sikit. Yang pentingnya seiring dengan bahu ni. Wa raf'ul yadain, dan yang keduanya mengangkat tangan indar ruku'i, ketika rukuk. Angkat tangan Allahu Akbar pi rukuk. Daripada berdiri nak rukuk tu pun disunatkan untuk angkat tangan. Dan juga disunatkan untuk angkat tangan ketika mana? Ketika inda raf'i minhu, ketika bangkit daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Dan seterusnya wa wad'ul yamin, dan meletakkan yang tangan kanan ala shimal, atas tangan kiri. Tangan kanan duduk atas tangan kiri, bukan tangan kiri atas tangan kanan. Tangan kanan atas tangan kiri. Wad'ul yamin, meletakkan yang kanan atas tangan kiri. Wa yakunani tahta sadrahu wa fawqa surratuh. Dan jadilah perbuatan ini, tangan kanan di atas tangan kiri itu tahta sadrah, bawah dada, wa fawqa surrah, bawah dada atas pusat. Bawah dada atas pusat. Bawah dada atas pusat. Bawah sikit ke atas sikit ke tak apa. Yang penting atas pusat, bawah dada. Okey, jelas Wat tawajjuh, dan fokus, ay qaulul musalli aqibat taharrumi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhir. Dan juga membaca tawajjuh. Kalau kita famous ataupun kita biasa dengar dengan membaca doa iftitah lah kan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa, wa ma ana minal musyrikin. Sampai habis. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa musliman wa ma ana inna salati wa nusuki. Ustaz tak kuat. Oh, suara saya tak kuat ke? Yang lain macam mana dengar suara saya? Okey je Ustaz, dengar. Okay, Ustaz. Okey je. Okey, baik. Nak baca sampai wajah tu. Macam semalam, minggu lalu ada siapa? Sahabat kita tanya, wajah tu wajhiya lilladzi fataras sama. Baca sampai situ je contoh. Boleh tak? Boleh. Ataupun nak baca sampai habis. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Pun boleh sempurnakan bacaan tersebut. Jelas nah? Okey. Dan itu sunat, itu antara sunat hay'ah di dalam solat. Qaulul musalli wal muradu an yaqula, dan yang dimaksudkan dengan perkataan al musalli ba'da taharrum. Tapi kena selepas taharrum lah, selepas Allahu Akbar, selepas takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram baru baca doa tu. Du'aul iftitah hadhihi al-ayah wa ghairuha mimma warada fi al-istiftah. Wal isti'adzah, dan perkara yang sunat juga dalam solat iaitu membaca al-isti'adzah, membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh dah habis baca al-Fatihah. Dah habis takbiratul ihram. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Habis doa iftitah, kemudian baca dulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi itu adalah sunat. Tapi tidak dibaca dengan kuatlah. Ba'da tawajjuh wa tahsulu bi kulli lafzin yashtamilu 'ala ta'awuz.
Dan terhasilnya isti'azah itu dengan setiap lafaz yang mengandungi ta'awuz, mengandungi meminta perlindungan daripada Allah. Contoh, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun a'udzubillah aja. Ataupun a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Boleh tak? Semua lafaz ni boleh. Semua lafaz yang mengandungi minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Akan tapi musannif pengarang telah datangkan wal afdal, lafaz yang paling afdal adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, jelas Wal jahru fi mawdi' dan baca kuat pada tempatnya. Wa huwa as-subuh, solat subuh baca kuat. Wa aulatal maghrib, dan 2 rakaat awal solat maghrib. 2 rakaat awal solat maghrib maknanya rakaat yang ketiga tu baca perlahan. Wal isya, dan 2 rakaat awal dalam solat isya baca kuat. Wal jumu'ah, dan solat fardu jumaah. Wal aidan, dan 2 solat hari raya. Ni antara waktu-waktu yang jahar, kita nyaringkan suara, kita kuatkan bacaan kita. Wal israru fi mawdi', dan sunat juga untuk kita israr, merendahkan ataupun memperlahankan suara pada tempat-tempatnya. Wahiya ma'adal ladzi dzakara, dan bila mana ustaz kita nak baca perlahan, iaitu selain daripada yang saya bacakan tadi, maka semua tu baca perlahan. Selain daripada mana? Note balik selain daripada fardu subuh, selain daripada 2 rakaat awal maghrib, selain daripada 2 rakaat awal isya, selain daripada solat fardu Jumaat, selain daripada solat sunat hari raya, selain daripada 5 ni, semua baca dengan perlahan. Wahiyya ma'ala ladzi dzakara. Wa ta'min, dan juga membaca amin. Lepas imam baca Al-Fatihah, kita pun baca amin. Itu sunat. Itu sunat. Qaulu amin aqib Al-Fatihah. Membaca amin selepas Al-Fatihah liqari'iha fi salatin wa ghairiha. Untuk yang membacanya di dalam fi solat, dalam solat ataupun selainnya. Contoh kalau kita duduk jalan, kita tak solat, tapi kita dengar Allah imam baca waladdallin, amin, kita pun nak ikut amin sekali pun boleh, sunat juga. Fi salatin wa ghairiha, sama ada dalam solat ataupun selain solat. Lakin fi salati akid, akan tetapi pembacaan amin dalam solat itu lebih ditekankan. Kalau luar solat sunat tak? Kalau contoh ada orang baca Al-Fatihah kemudian kita pun amin, sunat. Sunat. Wa yu'manul ma'mumu ma'a ta'mini imamih, dan makmum itu mengaminkan bersamanya amin imam. Makmum baca amin seiring dengan aminnya imam. Dia tak boleh imam amin dulu baru kita amin, tak. Kita kena seiring. Dan ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang amin je seiring dengan aminnya imam, maka sebenarnya amin dia itu pun seiring dengan ribuan jutaan malaikat yang sedang ikut solat sama. Amin. Bila amin yang seiring dengan para malaikat dan juga imam, maka Allah SWT ampunkan dosa dia. Jadi tuan-tuan dan puan, au kama qala Nabi SAW. Jadi jangan malas-malaslah nak amin. Mazhab Syafi'i aminnya kuat. Saya tengok sekarang ni dah slow dah sekarang. Bila tak amin je, amin. Masing-masing jaga suara. Tapi kalau yang perempuan, tak apalah. Perempuan memang kena rendahkan suara. Perempuan kena rendahkan suara. Jangan pula tengah duk semayang-semayang daripada sebalik tirai suara. Orang lagi kuat daripada orang lelaki kan. Perempuan memang kena rendahkan suara. Tapi keluarkan sedikit suara untuk seiring dengan aminnya imam. Sikit je. Jangan bagi orang lelaki dengar. Tapi orang lelaki sekarang ni tak tahulah kan. Bacaan aminnya terlalu slow, kadang malas, tak dengar pun bunyi amin. Tak dengar pun bunyi amin. Kena amin. Amin, pahala besar, ganjarannya besar.
Okey, sekejap. Okey, wa qira'atu surati ba'da al-Fatihah li imam wa munfaridin, dan membaca surah selepas al-Fatihah. Membaca surah selepas al-Fatihah. Yusannu qira'atu syai'in min al-Quran, disunatkan untuk membaca sesuatu daripada Al-Quran walaupun sepotong ayat. Wal aula sulusu ayah, dan yang paling aulanya membaca kurang-kurang 3 potong ayat, litakunu qadra aqsar surah. Kerana apa? Kenapa paling aula kita ambil 3 potong ayat adalah kerana surah yang paling pendek adalah 3 ayat. Surah yang paling pendek adalah 3 ayat. Surah apa? Siapa tahu? Surah yang paling pendek 3 ayat tersebut. Inna a'tayna. Aina. Surah Al-Kautsar, surah Inna A'tayna. Jadi saya baca soalan sekejap. Wasuratul kamilatul afdal, dan antara cara pembacaan surah yang paling afdal adalah surah yang kamilah, surah yang sempurna. Jadi jangan marah ustaz, jangan marah Tok Imam. Tok Imam ni tak ada modal lain ke? Balik-balik inna a'tayna qul wallah, inna a'tayna qul wallah, inna a'tayna qul wallah, kan? Duk marah. Tak, kalau ada modal lebih sikit dia bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Kita marah pula Tok Imam. Sebenarnya pembacaan surah yang sempurna itu adalah yang paling afdal. Jadi terpulang, kalau boleh kita habiskan satu surah. Contoh kata, rakaat pertama baca Wadduha, rakaat kedua baca Wattin. Bukan kerana imam-imam ni kadang-kadang dia tak tahu surah lain. Kita sangka baik mereka tahu, cuma nak yang afdal. Tapi kalau kata nak panjang sikit, Ustaz nak baca surah An-Naba, amma yatasaalun, ataupun surah Tabarakalladzi biyadihi. Boleh kita asingkan rakaat pertama semuka, rakaat kedua semuka yang lain. Janji yang paling afdalnya kita khatamkan satu surah. Tapi ini afdaliyat saja. Kalau nak baca potongan-potongan surah yang lain, silakan. Okey, sebelum saya teruskan, okey, jap. Dan bacaan surah selepas Al-Fatihah itu adalah li imamin wa mun, sama ada imam ataupun orang yang solat sendiri. Disunatkan untuk baca surah selepas Al-Fatihah di dalam 2 rakaat subuh dan juga di dalam 2 rakaat awal solat-solat yang lain. Kan solat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat awal tu baca surah, 2 rakaat yang akhir tu tak baca surah. Wa takunu qira'atus surah, dan jadilah pembacaan surah itu selepas Al-Fatihah. Jangan pergi baca sebelum Al-Fatihah pula. Bacaan surah itu selepas Al-Fatihah. Falau qadama suratu 'alaiha lam tuhsab. Kalau seseorang itu baca surah sebelum Al-Fatihah, dia baca inna a'tayna dulu baru Al-Fatihah, maka lam tuhsab, tak dikira sunat dia. Tak dikira sunat dia. Okey, sebelum saya teruskan, saya baca dulu soalan. Terima kasih Puan Jairiyah. Puan Jairiyah. Asal usul lafaz azan terdapat 2 orang sahabat yang telah mendapat mimpi yang sama. Azan ini iaitu Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Abdullah bin Zaid saya lupa nama tadi. Okey, Ustaz tak kuat. Ustaz kalau tak angkat tangan langsung sah ke solat? Okey, tak angkat tangan langsung masih sah solat. Sebab apa? Angkat tangan itu adalah sunat. Ustaz, ada imam yang tak sebut amin dengan kuat. Dia senyap je lepas baca Fatihah. Memang ada. Memang ada. Waladdallin. Lepas tu dia biar makmum. Amin kan. Kita sebagai makmum kita sangka baik je. Dia lafazkan amin tapi mungkin tak kuat. Tak sangka baik. Kalau saya akan sebab kadang-kadang kita nak pancing makmum supaya kuat tau. Kalau imam, amin ni pengalaman lah sebagai seorang imam kan. Kalau kita baca kuat, masalah orang Melayu ni apa? Tak apa, imam dah buat. Tak apa, orang lain dah baca amin kuat. Itu masalah Melayu kita. Jadi kadang-kadang ada setengah imam-imam ni dia saja perlahankan amin dia supaya apa? Supaya makmum ni rasa, tak kuat lah. Semua pakat baca amin. Pakat baca amin. Tapi
Kita sangka baik je lah. Isu ni isu sunnah. Tak mau gaduh. Kadang-kadang, apa imam ni? Tapi yang terbaiknya, baca amin. Macam saya sendiri pun, saya akan perlahankan amin saya supaya makmum naikkan suara dia. Bila makmum naikkan suara, yang duk bisu tadi pun dia akan naikkan suara dia juga. Sebab apa? Sebab kalau semua pakat tak ni, rakaat pertama semua akan tahu bahawa senyapnya. Jadi rakaat kedua semua akan bersuara. Ini antara taktik juga untuk imam nak pancing suara makmum ni keluar. Tapi kita daripada makmum, kita sangka baik je lah. Mungkin imam tu buat amin tapi dia perlahan. Fadil Ustaz, mengangkat tangan ketika bangun pada rakaat ketiga selepas tahiyat awal sebagaimana takbiratul ihram, adakah ini sunat hay'ah juga? Contoh, dah tasyahud awal kan, kemudian daripada tahiyat awal tu nak bangun, Allahu Akbar. Sekejap indar ruku'i wa rafa'il yamin wa wada'il yadayn bisyamali wa tawajjuh. Bagi saya minggu depan. Bagi saya hari Sabtu ni saya akan jawab. Saya 50-50. Nak bagi tahu memang, tapi bagi saya masa. Boleh lah? Haji Sab. InsyaAllah. Adakah mengangkat tangan bangun daripada tasyahud awal pergi berdiri tu sunat hay'ah? Okay. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita baca doa ibu bapa selepas imam habis baca Fatihah sebelum amin, boleh baca tapi jangan melafazkannya. Jangan lafazkan, lintaskan dalam niat sahaja. Kalau kita lafazkan, maka telah ada lafaz ajnabi, lafaz yang luar yang telah masuk dalam solat, maka boleh batalkan solat. So, kalau nak ada doa dalam hati saja. Okey, wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang ada kelas lagi lepas ni. Tak ada Ustaz. Kalau tak ada, saya habiskan sikit boleh? Ada lagi satu soalan Ustaz. Ya saya. Satu soalan lagi ada bawah. Boleh tak? Mana? Silakan. Sila Puan. Oh, Saya ni, bagi tahu. Soalan dia, masa imam dah habis Fatihah, waladhdallin kan, sebelum dia amin, jadi kita baca doa untuk ibu bapa, jadi masa amin tu sama-sama mengaminkan, boleh? boleh baca doa untuk ibu bapa, boleh baca doa untuk sendiri, tapi jangan lafazkan. Sebab apa? Kita tak boleh zikir ajnabi dalam amalan kita. Jadi contoh, kita ada doa kita, selitkan doa tu dalam hati je, jangan lafazkan. Jelas nah? Jangan lafazkan. Jadi sama-sama malaikat pun mengaminkan kan? Boleh. Niatkan dalam hati. Boleh. Kemudian amin. Dah mati. Okey. Jangan lafazkan. Okey. Okey. Terima kasih. Dan perkara yang sunat hay'ah yang seterusnya iaitu wat takbir. Jap. Wat takbiratu, dan takbir indal khafdi, ketika menurun. Ketika khafdi lil ruku', ketika turun untuk rukuk. Takbir Allahu Akbar. War raf'i, dan juga ketika turun dan ketika bangkit. Semua pergerakan ni disunatkan untuk kita lafazkan takbir. Lil ruku' war raf'i ay raf'us raf'a sulbi min ar-ruku', untuk rukuk dan untuk bangun. Dan untuk bangun daripada rukuk, kita baca wa qawlu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'. Ketika bangun daripada rukuk, kita baca sami'allahu liman hamidah. Walau qala, dan kalaulah seseorang itu berkata man hamidallahu sami'alah kafa, pun boleh. Saya dah bahaskan sebelum ni. Wa makna sami'allahu liman hamidah, dan makna daripada sami'allahu liman hamidah adalah apa? Taqabbalallahu minhu wa hamidahu wa jazahu alaihi wa qaulul musalli. Allah Subhanahu wa taala terima daripadanya hamidah. Taqabbalallahu minhu hamidahu, dan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana lakal hamd idza intasaba qa'iman, bila dah idza intasaba, dah berdiri tegak
Kan? Waktu bangun tu, Sami Allahu liman hamidah. Dari tegak, Rabbana lakal hamd. Wa tasbihu, dan membaca tasbih di dalam rukuk. Wa adnal kamalu fi tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ataupun baca subhana rabbiyal azim sahaja pun boleh. Baca itu yang sekurang-kurang. Wa adnal kamal, sekurang-kurang kesempurnaan dalam membaca tasbih dalam rukuk adalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi kalau dah biasa baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, silakan. Ya. Wa tasbihu, dan membaca tasbih juga dalam sujud. Wa adnal kamalu fihi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kita dah biasa dah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca 3 kali. Wal akmalu fi tasbih ar-ruku' was sujud masyhur. Dan sesempurnanya tasbih dalam rukuk dan sujud itu masyhur, iaitu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sempurna lah tu. Yang tadi tu sekurang-kurang untuk mendapatkan kesempurnaan tasbih dalam rukuk dan sujud adalah subhana rabbiyal a'la sahaja. Tapi kalau kita dah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu dah sangat baik. Wa wada'ul yadaini 'ala al-faqidaini fi julusi, dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Duduk untuk apa? Tasyahud awal dan akhir. Tangan letak atas paha, bukan letak atas lutut, letak atas paha. Ya basutul yadain al-yusra. Dan ya basutul yadain al-yusra bihaitsu tasamat ru'usaha ar-rukbah. Tangan kiri ini yang dibukakan jari-jarinya, sekira-kira menutupi semuanya kawasan atas lutut. Tasamat ru'usaha rukbah. Kepala lutut tu dapat ditutupi. Bukan lutut terus, kepala lutut. Tutup. Maknanya kita rapatkan jari kita. Bukannya buka jari ketika duduk. Rapatkan jari. Wa yaqbidul yadain, dan tangan kanan pula menggenggam. Wa yaqbidul yadil yumna ay asabah. Genggam tangan kanan, illal musabbah, melainkan musabbahah. Ni jari-jari telunjuk ni, minal yumna fala yaqbiduha. Menggenggamkan ke semua jari kecuali apa? Kecuali jari musabbahah. Jari musabbahah ni biar kat luar dulu. Kan? Nanti bila asyhadu an la ilaha illallah baru naik. Jelas nah? Jadi genggam tangan kanan kecuali jari telunjuk. Ni nampak tadi. Fa innahu yushiru biha, maka dengan menggunakan jari musabbahah, jari telunjuk itu, rafi'an laha hala kaunihi musyahhadan, ketika mana membaca tasyahud, wa dhalika inda qawlihi illallah. Ketika baca tasyahud, ketika membaca illallah, maka rafi'an laha, maka naikkan jari telunjuk tersebut. Sekejap, macam mana saya nak tunjuk ni. Asyhadu an la ilaha illallah, naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah, ketika illallah, naik jari tersebut. Dan naik tu wala yuharrikuha. Jangan duk pergi goyang pula. Kadang-kadang ada dengar tengok jari macam ni lah, macam ni lah, tak payah. Wala yuharrikuha, tidak menggerak-gerakkannya. Fa inna harakaha kuriha, kerana sesungguhnya menggerak-gerakkan jari itu makruh. Wala tabtilu salatu fil asah, memang tak batal. Wala tabtil, dan tidak batal dengan sebab perbuatan jari macam ni, tapi dia makruh. Salatu fil asah, dalam pendapat yang asah, tak batal. Tak batal menggerak-gerakkan jari. Sebab jari ni pergerakan yang tidak membatalkan solat. Tapi makruh. Bila asyhadu an la ilaha illallah, statik je. Jangan duk main goyang ke apa ke. Wal iftirashu fi jami'il jalasat, dan duduk iftirash disunatkan juga untuk kita duduk iftirash pada kesemua duduk-duduk. Duduk antara dua sujud,
duduk tasyahud akhir. Al-waqi'atu fi salati ka julus al-istirahah. Dan duduk istirahah. Duduk istirahah tahu tak? Duduk istirahah ni apa? Duduk istirahah ni adalah duduk ketika mana kita bangun daripada sujud, Allahu Akbar. Kita tak terus bangun sampai atas. Kita bangun sujud, kita duduk istirahat dulu. Lepas tu baru kita naik atas. Baru kita qiyam. Itu duduk istirahat. Duduk istirahat pun adalah sunat. Wal julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, disunatkan duduk iftirash. Dan duduk tasyahud awal disunatkan untuk duduk iftirash. Wal iftirashu ay yajlis asy-syakhsu ala ka'bun ala ka'bil yusra ja'ilan ظهرها للأرض وينصب قدمه يمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة. Duduk iftirash ni adalah duduk yang mana kaki kanan kita lipatkan jari-jarinya menghadap kiblat, kaki kiri kita duduk atas kaki kiri kita. Kita duduk atas kaki kiri kita dan kaki kanan kita angkat, lipatkan jari menghadap kiblat. Itulah duduk iftirash yang sempurna. Adapun ada satu lagi duduk watawarruku fil jilsatil akhir. Disunatkan untuk kita duduk tawarruk pada duduk yang akhir. Pada duduk yang akhir. Ini duduk tasyahud akhir. Min jalasatis solah. Dalam duduk-duduk solat itu, duduk tawarruk disunatkan pada duduk yang tasyahud akhir. Wahya julusut tasyahudil akhir wa tawarruku, dan tawarruk ni apa? Tawarruk ni sama macam iftirash. Sama macam iftirash, iaitu kita kaki kanan kita ditegakkan, jari-jari semua dilipat menghadap kiblat. Cuma illa annal musalli yakhruju yasaruhu ala hay'atiha fil iftirash min jihatil yamini. Cuma kaki kiri kita ini kita keluarkan di sebelah kaki kanan kita, di bawah kaki kanan. Duduk tahiyat akhir, dan punggung kita ni duduk atas bumi. Ala fil iftirash min jihati yamini. Wa yursaqu amma al-masbuq was-sahi fayuftarishani wala yatawarrikani wa at-taslimatu ath-thaniyatu amma al-awla fasabaqa annaha min arkanis salah. Okey. Saya ada soalan. Kan? Kita dah bahas berkenaan dengan duduk. Duduk iftirash dan duduk tawarruk, betul? Duduk iftirash tu duduk tahiyat awal, duduk tawarruk tu duduk tahiyat akhir. Soalan saya, contohlah, katalah Pak Ali ni dia masbuk. Dia datang lambat. Pak Ali datang lambat. Sampai dekat tu, contoh dia datang rakaat kedua solat fardu maghrib. Rakaat kedua solat fardu maghrib. Sampai kat situ imam dia sampai dekat rakaat ketiga fardu maghrib. Imam dah tahiyat akhir. Bila imam tahiyat akhir, duduk imam itu duduk tawarruk. Pak Ali nak duduk tawarruk ke nak duduk iftirash? Iftirash. Orang yang masbuk dia duduk iftirash. Orang yang masbuk dia duduk iftirash. Jadi kalau dia datang lambat, imam dah tahiyat akhir, dia ikut juga tahiyat akhir, tapi duduk dia itu duduk iftirash. Amal masbuku, ataupun satu lagi situasi, bukan orang masbuk, orang yang lupa, wasahi, orang yang lupa. Imam dah rakaat ketiga, dia pula dia kata, ini aku was-was lah, aku lupa lah, ini rakaat keberapa? Contoh kan, orang yang lupa pun duduk iftirash juga. Dan yang terakhir sekali, sunat hay'ah adalah at-taslimatus saniyah, memberi salam yang kedua. Adapun salam yang pertama itu telah lalu perbahasannya dalam rukun-rukun solat. Salam yang kedua itu sunat. Kalau katalah dah tak tahan sangat, contoh kan, dah tak tahan, muka dah biru, dah tahan ni, bagi salam pertama, terus larilah. Salam kedua itu adalah sunat. Salam pertama adalah rukun. Wallahu a'lam bissawab.
Ada soalan ke lagi? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan sebelum kita tutup majlis? Silakan kalau ada lagi. Tenang-tenangkan hati untuk beribadah. Yang tak tahu, yang selaru, yang ya ke tak ya ke, baik tanya. Ada guru boleh jawab. Selamat kita. Boleh? Tak ada Ustaz. Sungguh pandai lah hari ni. Assalamualaikum Ustaz. Ada? Apa-apa. Assalamualaikum. Tanya Ustaz boleh? Okey. Kalau kita sembahyang apa ni witir, sunat witir kan Ustaz kan? Kalau kita buat 3 sekali ataupun buat 2 salam. Yang mana satu yang boleh Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey, dia dua-dua boleh. Cuma yang lebih afdal adalah 3 rakaat 2 salam. 3 rakaat 2 salam. Bertepatan dengan kaedah man aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Siapa yang banyak perbuatan dia, maka banyaklah kurniaan pahala dia. Orang yang buat 3 rakaat 2 salam, dia akan dapat 2 salam. 2 salam tu semuanya dikira oleh Allah. Salam yang pertama lepas rakaat kedua pun diberi pahala. Salam yang kedua pada rakaat ketiga pun diberi pahala. Dan dia juga dapat 2 tahiyat. Dia dapat 2 takbir. Dia dapat 2 tahiyat, 2 takbir. Jadi pahala lagi banyak. Sebab apa? Banyaknya perbuatan. Itu lagi afdal. Okey? Ada lagi soalan? Ada lagi? Ustaz nak tanya. Dari sujud. Hello. Maaf. Saya nak tanya Ustaz, makcik ni duduk atas kerisi solat kan? Masa rukuk tu ada tangan kita tu diluruskan ke ataupun kita letak atas lutut kita? Okey. Letak atas lutut. Letak atas lutut. Ketika Bukan sujud, lurus. kita letak atas lutut. Letak atas lutut. Okey. Jadi kalau selama ni kita buat tu kan kita tak ni kan macam mana Ustaz? Ingatkan serik. Selalunya serikkan kan. Jadi tak tahu ingat rupanya letak atas lutut macam mana Ustaz? Okey. Duduk atas kursi lah kan? Okey, sebab apa? Kalau kita letak, yang pertamanya kalau kita letak atas sejadah, kalau kita letak atas sejadah, satu posisi kita akan terlalu menekan. Posisi kita akan terlalu menekan. Betul lah, sebab kita nak mencapaikan tangan kita di atas sejadah tu, kita ada tekanan yang kuat dekat perut kita, betul? Dan kebarangkalian untuk untuk terjatuh ke tu tinggi. Padahal kita dalam keadaan darurat, solat dalam keadaan darurat sebab sakit. Sebab sakit. Ada besi Ustaz, ada besi. Apa dia? Ada besi di lutut ni, jadi tak boleh nak ni lah. Ada besi tak boleh nak lipat dan sebagainya. Jadi tak boleh. Demi mengelakkan kebarangkalian yang banyak akan berlaku dengan sebab kita letak tangan atas lantai, maka kita letak atas lutut. Letak atas lutut. Ya, ada soalan lain? Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya nak bertanya. Dari sujud, kita nak tegak ke atas balik, nak bangun. Itu tangan masa Allah Akbar, naik ke atas, naik ke atau terus ke perut? Okey. Yang tu tadi soal sahabat kita dah tanya. Daripada bawah sampai atas, jawapan saya adalah disunatkan. Apa dia? Okey, jawapan saya adalah disunatkan. Cuma saya nak jawab dengan melalui matan melalui ibarat kitab. Tapi kalau tanya disunatkan ataupun tidak, maka ianya disunatkan. Wajasab. Kalau kata daripada tahiyat awal bangun, Allahu Akbar, disunatkan untuk kita angkat tangan. Setiap pergerakan disunatkan untuk kita angkat tangan, kecuali ketika mana turun daripada sujud. Turun daripada i'tidal menuju ke sujud. Itu tak disunatkan untuk angkat tangan. Tapi takbir, ya disunatkan. Adapun daripada bawah nak naik ke atas pun disunatkan juga. Adapun daripada bawah, daripada sujud
ke qiyam ataupun daripada tasyahud awal ke qiyam, disunatkan untuk angkat tangan. Allahu Akbar. Disunatkan untuk angkat tangan. Cuma saya tangguhkan soalan tadi sebab saya nak cari ibarat kitab yang lebih spesifik terhadap masalah tersebut. Jelas nak? Jawapan dah ada dah sebenarnya, cuma saya nak ibarat kitab. Ya, terima Sebab kasih dalam Ustaz. sebab dalam yang kita baca tadi ada ibarat kitab yang terkait dengan soalan tadi, iaitu wat takbiratu raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, raf'ur ruku', raf'un minhu, bangun daripada rukuk, wa wad'ul yamin wal shimal wa tawajjuh. Dekat sini dalam kitab hanya menyebutkan angkat tangan ketika rukuk, angkat tangan kita bangkit daripada rukuk, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Tapi dia tak sebut angkat tangan ketika bangkit daripada sujud. Sebab tu saya kata tangguh dulu, saya cuba buka kitab yang lagi besar untuk tengok huraiannya lagi mendalam. Tapi jawapan dia sunat. Dia bukan kata tak boleh. Sunat. Ustaz, macam mana Ya, yang kita sapu muka selepas kita bagi salam? Jawapan untuk sapu muka telah dijawab oleh Ustaz Zaidus. Baguslah. Memang betul, asar hadis tak ada. Jadi banyaklah orang hentam kan, kata tak boleh semua. Perkara ni pun saya akan bawa minggu depan. Perkara ni pun saya akan bawa bukan minggu depan, hari apa? Upas satu lagi slot. Tak pasti lah Ustaz. Tak boleh fikir. Nanti Sabtu kan? Sabtu ya tak? Kita dah dapat. Sabtu. Sabtu ya. Nanti dalam minggu ni ada satu lagi slot, nanti kita akan kongsikan. Pertamanya berkenaan dengan kongsikan rujukan. Kongsikan rujukan. Jawapan ada dah. Kongsikan rujukan. Takbir daripada sujud ataupun tasyahud awal kepada qiyam. Yang pertama. Yang kedua, sapu muka selepas solat. Sapu muka selepas solat. Okey. Saya minta tangguh dulu. Tadi siapa yang tanya tadi? Puan apa tadi? Puan Hayati. Okey, jadi minta tangguh dulu sebab saya pun ada kelas lain lepas ni. Dah marah dah orang sebelah. Okey. Dah hantar spy dah. Ustaz tak keluar lagi Ustaz ni. Okey. Tak apa Ustaz, jangan bagi dia marah lebih lama. Silakan Ustaz, kita tangguhkan dulu kelas kita pada pagi ni. Silakan. Okey. Untuk soalan Puan Nur Ashikin pun nanti saya akan jawab pada sesi akan datang. Okey. Jadi insya-Allah sekian itu berkenaan dengan perkara-perkara sunat. Jadi alhamdulillah, moga-moga atas perkongsian ini tuan-tuan dan puan-puan dapat bezakanlah mana yang rukun, mana yang wajib dan mana yang sunat. Dan bila tuan-tuan dan puan-puan dapat bezakan, maka natijah dia kita dapat bezakan mana kalau kita terlepas kita boleh patah balik, ataupun kita terlepas kita biar aja sebab dia amalan sunat. Tengok. Jadi insya-Allah sekilas lalu khulasah daripada pengajian kita pada pagi ini, sunat sebelum masuknya amalan solat adalah azan dan iqamat. Sunat selepas masuknya ke dalam amalan solat adalah tasyahud awal dan membaca qunut. Dan hai'ah solat ada 15 dan telah pun kita sebutkan tadi. InsyaAllah pada sesi akan datang setelah saya jawab beberapa soalan yang tertangguh, kita akan masuk bab fi umuri tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi shalah. Perbezaan yang berlaku di antara lelaki dan wanita di dalam solat. Lelaki buat macam ni, perempuan buat macam ni. Perempuan solat dia macam ni, lelaki solat dia macam ni. Jadi insya-Allah saya mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu atas kelemahan kekhilafan saya sendiri, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.